Penyakit al-hasad ini amat berbahaya. Ia diumpamakan seperti membunuh dengan sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT, pada sesi kali ini insya-Allah kita akan berkongsi tentang penyakit hasad dan ain. Apa itu hasad dan apa itu al-ain? Tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan al-hasad. Al-hasad itu dalam bahasa yang mudah adalah dengki, iri hati yang lahir daripada jiwa yang busung ataupun jiwa yang jahat. Jadi orang yang memiliki hasad, iri hati terhadap nikmat yang ada pada orang lain, maka itu adalah al-hasad. Jadi al-hasad ini akan lahir hanya daripada jiwa yang jahat. Orang yang jiwa baik tidak akan pernah ada penyakit al-hasad ini. Hasad itu iri hati, iaitu seseorang hamba Allah yang lahir daripada jiwanya penyakit hasad, iaitu iri hati terhadap nikmat yang sedang dimiliki oleh orang yang lain, yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka tahu melalui beberapa sumber, lalu datangnya, terhasilnya sifat hasad daripada hamba Allah itu sendiri. Maka ini adalah penyakit al-hasad. Penyakit al-hasad ini amat berbahaya. Ia diumpamakan seperti membunuh dengan sengaja. Kerana apa, tuan-puan? Kerana orang yang memiliki hasad, dia sedang mengupas imannya di dalam hati. Orang yang memiliki hasad, dia sedang mengupas imannya yang berada dalam hati. Seperti mengupas kulit bawang, semakin nipis imannya. Manakala orang yang dia hasad pula, orang yang didengki itu pula, mereka akan terkena pengaruh al-hasad. Maka akan berlaku kepada mereka yang kita hasad itu, mangsa hasad itu, 3 keadaan yang paling ketara. Pertama, tubuh badan sakit tapi tidak ada penyakit. Yang kedua, nikmatnya semakin berkurangan. Contohnya, kita hasad kepada dia nikmat bahagia suami isteri, maka nikmat bahagia mereka akan berkurangan. Itu. Yang ketiga, sosial akan menjadi rosak. Dia tidak mahu bergaul dengan orang, dia tidak mahu menerima tetamu, dia rasa resah gelisah bila berada dalam kelompok yang ramai. Jadi ini akan berlaku kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sifat hasad ini sangat jahat, lahir daripada sifat orang yang jiwanya busung ataupun jahat. Maka mereka yang hasad ini sedang mengupas imannya di dalam hati. Mereka akan fikir dan berusaha macam mana untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain, dan mereka juga sangat gembira jika nikmat yang ada pada orang lain tersebut yang mereka dengki itu hilang ataupun berpindah kepada dia. Ini adalah penyakit hasad, datang daripada jiwa yang jahat, jiwa yang iri hati, tak puas hati terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Inilah makna al-hasad. Tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT, yang kedua tadi adalah penyakit al-ain. Apa itu ain? Ain itu adalah pandangan mata ataupun panahan mata. Nama dah ainun, mata. Jadi al-ain ini hasil daripada pandangan mata yang datang daripada jiwa hamba Allah yang melihat sesuatu perkara lalu disertai dengan jiwa yang kagum terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Sebagai contohnya, kawan kita baru membeli kereta yang baru, paling terbaru sekali. Jadi kita melihat dia dengan mata kereta yang baru dibeli oleh kawan kita tersebut, lalu kita kagum, wah hebatnya, wah cantiknya. Hasil daripada mata disertai dengan jiwa yang kagum. Inilah jatuh dah.
Angkat balik. Inilah penyakit al-ain yang telah saya rujuk 4 kitab ini. 1, 2, 3, 4 yang berlainan pengarang kitab tersebut. Tuan pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ain ini hasil pandangan mata yang dilihat oleh seorang hamba Allah disertai dengan sifat kagum kepada sesuatu. Mereka melihat sebagai contoh lagi, melihat bayi yang baru lahir. Kawan kita punyalah. Lalu kita tengok, wah cantiknya baby ni macam mak dia. Wow, kita lihat dengan pandangan mata, tapi disertai dengan jiwa yang rasa kagum tanpa kita lapik ataupun dilapisi dengan zikir kepada Allah. Kerana sifat kagum tersebut tidak dikembalikan kepada Allah, maka pengaruh daripada panahan mata tersebut, kekaguman tersebut tidak dikembalikan kepada Allah, pengaruhnya melekat pada orang yang kita lihat tersebut ataupun perkara yang kita lihat tersebut. Maka apa yang mereka akan hadapi, orang yang terkena al-ain ini, sama seperti orang yang terkena hasad. Hasad tadi diibaratkan membunuh membunuh dengan sengaja. Tapi al-ain ini bezanya adalah seperti membunuh tanpa sengaja. Tadi hasad membunuh dengan sengaja, iri hati. Tapi al-ain ini membunuh tanpa sengaja. Dua-duanya berbahaya. Tuan pada rahmati Allah, yang membezakannya adalah al-hasad datang daripada jiwa yang kotor, jiwa yang jahat, jiwa yang nak nikmat tu hilang, nikmat tu hancur ataupun berpindah milik kepada dia. Al-ain berbeza. Al-ain pula, kita lihat sesuatu perkara, kita tidak iri hati, tapi kita kagum dengan nikmat tersebut dan kita tidak mahu nikmat itu hilang ataupun berpindah milik kepada kita tanpa menjatuhkan dia. Tidak mahu. Tapi kita kagum dengan perkara tersebut, dengan peristiwa tersebut, dengan apa yang mereka nikmati tersebut. Inilah penyakit al-ain yang berbeza tadi. Kerana itu, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, walaupun berbeza, tapi kesannya sama. Contohnya, orang yang terkena penyakit hasad ain ini akan mula sakit kepala, tapi pergi ke hospital, tidak ada penyakit. Pergi ruqyah, tidak ada jin di dalam badannya. Kerana penyakit hasad dan ain ini, pengaruh jinnya berada di luar badan, bukan di dalam badan. Bagaimana pengaruh hasad dan ain ini terjadi, penyakit ini terjadi? Seperti mula sakit kepala, pening kepala, sekejap pening, sekejap hilang, sekejap pening, sekejap hilang. Pergi urut, tidak hilang. Sakit di atas belakang, di pinggang, urut takkan hilang. Makan ubat, sapu ubat tak hilang. Inilah penyakit, pengaruh dari hasad dan ain. Kemudian tangan kakinya rasa sejuk di hujung-hujung tanpa sebab yang jelas. Kadang mudah berpeluh, terutama di tapak tangan dan kaki. Kadang-kadang dada terasa berdebar tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Telinga berdesing, sekejap-sekejap berdesing tanpa sebab yang jelas. Dan rasa sedih yang melampau tanpa sebab yang jelas. Inilah, kadang muka pucat, tidur malam tak lena tanpa sebab yang jelas. Dan hilang selera makan, berat badannya akan berkurang. Ini antara simptom penyakit ain yang telah diberitahu dalam kitab ini, Al-Hasad wal-Ain, dikarang oleh Syekh Abu Bakr Usama Yasin Al-Ma'ani, seorang syekh pakar ruqyah syar'iyah daripada Jordan. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dalam kitab ini Al-Hasad yang telah dikarang oleh Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh daripada Mesir, yang mana Syekh menyebutkan kepada kita bagaimana terjadinya pengaruh hasad ain ini. Ada 5 rukun terjadinya pengaruh hasad ain ini. 5 rukun. Yang pertama adalah takdir Allah SWT, iaitu takdir kauni qadari namanya. Yang kedua, tuan-puan, adanya nikmat. Kalau tak ada nikmat, macam mana orang nak kagum? Kalau tak ada nikmat, macam mana orang nak dengki terhadap nikmat? Adanya nikmat. Yang kedua. Yang ketiga, disertai jiwa. Orang yang lihat tadi disertai jiwa iri hati, hasad. Disertai jiwa kagum, ain. Dan ada juga pendapat daripada alim ulama mengatakan al-ain boleh terkena juga pada orang yang melihat nikmat orang lain itu hancur. Lalu dia rasa kesian, dia sedih dengan nikmat yang telah hilang oleh orang lain tersebut. Maka ini boleh terjadi juga penyakit al-ain.
Daripada jiwa kagum dan jiwa menyesal ataupun sedih. Boleh. Terhadap nikmat tersebut. Saya ulang balik. Pertama, takdir Allah kauni qadari. Terjadinya penyakit ini. Yang kedua, adanya nikmat. Pasti ada nikmat. Yang ketiga, disertai jiwa. Yang keempat, adanya perkataan ataupun penulisan. Contoh perkataan dikeluarkan. Wow, cantiknya awak. Ini penyakit ain. Daripada jiwa yang kagum. Contohnya lagi, aku bencimu. Itu penyakit hasad. Daripada jiwa yang benci, tak puas hati, tidak senang dengan nikmat orang yang miliki. Contohnya lagi, aku suka kalau dia naik kereta aksiden. Ini hasad. Dia nak nikmat yang ada pada orang lain tu hancur, aksiden, mati, sakit. Ini hasad, jiwa yang jahat. Perkataan dikeluarkan, maka pengaruhnya akan makin kuat. Ataupun penulisan. Cuba bayangkan kalau kita terima satu mesej, kita baca. Dan mesej tu tertulis, aku tak puas hati dengan engkau, aku harap engkau boleh mati cepat. Contoh, kita baca, bagaimana perasaan kita? Kadang rasa sedih, pening kepala, berdebar, berdesing telinga, hilang selera makan, tak lena tidur. Itu adalah pengaruh daripada penulisan yang disertai dengan jiwa hasad tadi. Boleh terjadi tuan-puan, disertai perkataan dan penulisan. Sebab itu, kalau kita tengok bayi ke rumah yang besar, kereta yang cantik, jangan kita puji tanpa menyebut nama Allah. Boleh nak puji kerana sifat manusia boleh rasa kagum, tapi lapisi dengan zikir. Sebagai contoh, tengok rumah besar, lalu kita ucap Masya Allah, la quwata illa billah, besarnya rumah. Contoh, bayi yang cantik, comel, Masya Allah, tabarakallah, comelnya bayi. Boleh, tapi dilapik dengan zikir. Subhanallah. Jikalau ada orang mengeji kita, dia keji kita, macam mana kita nak buat? Ucapkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian amalkan bacaan Al-Mu'awwidhataini, Qul huwallah, Al-Falaq dan An-Nas. Kerana Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, ada perlindungan daripada hasad. Okey, yang keempat. Yang kelima, rukun yang kelima tadi, bagaimana terjadinya pengaruh hasad ain. Yang kelima adalah adanya pengaruh syaitan. Jadi pengaruh syaitan yang wujud, tapi bukan dalam badan, di luar badan. Itu. Maka kerana itu, orang yang terkena pengaruh hasad ain ini, dia juga boleh diruqyah dengan ayat-ayat ruqyah syar'iyah yang berkaitan dengan ayat hasad ain dan nafs. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sepintas lalu tentang pengenalan tentang penyakit hasad dan ain. Bagaimanakah kaedah rawatannya, ruqyahnya? Apakah ada lagi kaedah-kaedah yang boleh kita lakukan apabila sudah nyata simptom-simptom hasad ain ini terkena kepada kita? InsyaAllah kita jumpa dalam video seterusnya. Tuan-puan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, As-Saza Official, untuk mendapatkan untuk mendapatkan makluman dalam video-video yang akan datang, yang sudah tentunya akan memberikan manfaat, dan kami merujuk kepada kitab-kitab ilmiah. Kalau hasad ain, kitab hasad ain. Kalau sihir, kitab berkaitan dengan sihir. Kalau gangguan jin, pelbagai jenis gangguan jin berkaitan dengan tajuk-tajuk tersebut, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.